ila hadratin Nabi. Syukur Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif karasallahu sirrah. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma syahida wa zakiran kullama alima fastadilla bizalik ala wujudi jahlihi. Siapa yang selalu menjawab segala pertanyaan, ya, siapa soal dia semua dijawab, tak ada wallahu alam, ya, handal itu, dan mencerita segala yang dilihat, apa saja dilihat tak ada langsung disembunyikan, dibuka. Dua, dan menyebut segala yang ia ingat, apa saja semua disebut, maka ketahuilah bahawa demikian itu tanda kebodohan ia, ya, tanda wujudul jahli, kewujudan kejahilan. Sebab benda bukan semua kita boleh buka, ya, kadang bukan ahli dia, kadang orang tu bukan sampai taraf, ya, dia tak boleh buka semua. Begitu juga benda yang kita lihat, jangan dedah, kadang ada sir, ada rahsia, dan tiga seterusnya, ya. Dan manusia bukan dia alim semua perkara. Imam Malik pernah disoal, dia bukan 60 soalan, dia jawab tak sampai 10. 6-7 soalan dia jawab, yang lain dia diam. Bila orang tu agak gelisah tengok, oh macam mana Imam Malik mujtahid, ulama besar, dia jawab. Dia kata, kau pergi naik atas bukit, kau berjerit kau kuat Imam Malik jahil, gini. Senyap kawan tu, ya. Maknanya manusia biasa lah, kadang terlupa tu. Al-khata' wa nisyan sifatan lil insan. Al-khata' kadang tersilap, kadang terlupa, itu sifat manusia, ya. Yang tak silap tak apa, yang maksud ialah Rasul, itu saja. Nabi dan Rasul tu dikawal. Ada kita ni ada kesilapan sikit banyak, biasa. Jadi siapa yang menjawab man ra'aita, mereka yang kau lihat akan dia mujiban, menjawab angkul lima, tiap-tiap barang su'ila yang disoal, wa mu'abbira, dan mengibarat menceritakan angkul lima syahidah, tiap-tiap benda yang dibukakan bagi dia, wa zakiran, dia menyebut kullu ma alimah, apa saja ilmu dia buka, dia tak ada tengok orang. Fastadilla bizali ala wujud jahli, akan kau ambil dalil orang tu jahil, ya, orang tu jahil, sebab dia tak kerti menapis, dan dia tak kerti meletak, mengimbang ilmu, dia pakai lambak, ya. Kemudian menjawab segala pertanyaan yang berhubung ilmu batin, terutama ilmu sir, ilmu hakikat, ya, yang dituangkan Allah dalam hati orang arif. Dijawab semua. Satu, menunjukkan adanya kebodohan. Demikian pula jika menceritakan segala yang dilihat, apa saja yang dibukakan, kalbi semua dicerita orang, warid-warid habis dia dendam, tak ada kopi juga dibuka. Demikian itu menceritakan segala yang dilihat, sebab semua itu berupa rahsia, ya, Allah Ta'ala yang diberikan kepada seorang hamba tadi. Maka jika diterangkan kepada yang bukan ahli, hanya akan menjadi ejekan dan pendustaan belaka. Kerana itu yang menerangkan, menceritakan, berarti bodoh, mana orang tidak berilmu. Orang yang berilmu sebenar, dia kena meletakkan benda tu pada tempat dia. Jadi kalau orang soal, kita tengok yang menyoal tu tak taraf di mana, kita jawab wallahu alam ni. Kau ni pun hak apa tu, orang soal pun tak jawab, sebab dia tengok awak tak layak lagi, ya. Pernah satu cerita, waris dapat tu, cikgu kata tak apalah, ayat tafsir, zikir lagi. Dia tanya lagi cikgu, cikgu kata zikir lagi.
Orang kata apa tu guru ni, orang tu tanya waris, dia tu zikir-zikir kan. Dalam tu cerita melaung ni kan. Melaung dia cerita tu, buka cerita rahsia ni, sebenarnya rahsia waris kau pong. Melaung dia tentang ni. Dia kata zikir je lah kata. Habis. Jadi maknanya ilmu tu ada 3 bentuk. Ada benda yang boleh diredah semua. Ada untuk ahli saja, ada untuk diri dia sendiri saja, tidak dibenarkan buka untuk orang lain. Batu cicit Rasulullah SAW, Syekh Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, inilah aktumu min ilmil jawahirahu, semuanya aku tutup ilmu jawahir, pemata-pemata hakikat yang dalam tu aku tutup. Kaila yara zuljahlin fayaftatinah, supaya tidak dilihat oleh orang yang jahil, maka jadi fitnah. Orang lain tak faham, jadi fitnah. Sebab tak boleh buka semua. Ilmu yang tak boleh buka semua ni ilmu sir. Adapun ilmu syariat luar ni, ada tak boleh tutup semua. Itu tak boleh tutup walaupun sedikit, semua kena buka ke syariat. Habislah. Kemudian innama ja'alad darul akhirah mahallan li jazail ibadil mu'minin lianna hadhihi dar la tasau ma yuridu an yut'imahum wa li'annahu ajallu aqdarahum an yujazihim bidari la baqa'a laha. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan akhirat untuk tempat pembalasan bagi hamba yang mukmin. Ya, orang mukmin menjadikan pembalasan dia ialah negeri akhirat. Sebab dunia ini tidak cukup untuk tempat apa yang akan diberikan kepada mereka. Mana dunia tak layak. Sikit kita buat ibadat kan memberi balasan, Masya Allah. 2 rakaat sembahyang sunat subuh je, harga dia lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Nak balas macam mana? Itu kalau sekali kan. Dari sembahyang bertahun-tahun itu sunat, yang wajib 70 kali lagi kata. 70 kata. 70 kali sunat sama satu wajib. Mana wajib lagi besar. Dan dunia tak layak nak menampung pembalasan yang sangat hebat besar yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Batuan takhir di akhirat itu. Mana tidak cukup ya untuk tempat apa yang diberikan kepada mereka. Juga kerana Ta'ala sayang ke memberikan balasan pahala mereka di tempat yang tidak kekal ya. Kalau berilah apa balasan besar sekalipun, tiba-tiba habis, tak lama dia meninggal, habis benda tu ya. Ada barang tu hilang ataupun dia meninggal dahulu. Jadi maknanya tempat sebenar pembalasan di sana. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya tempat pecut kuda di dalam syurga lebih berharga dari dunia seisi. Ya, gelanggang kuda di dalam syurga tu punya nilai lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Macam mana kita nak banding yang lain ini? Memang tak terjangkau akal kita nak mensifatkan kehaibatan nikmat yang sangat dahsyat di sana. Kalau kena tu maknanya buat, kena Ta'ala simpan je. Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguhnya tempat pecut kuda dalam syurga itu lebih berharga baik daripada dunia seisi. Kemudian Rasulullah menceritakan apa yang disabdakan oleh Allah Ta'ala. Maknanya hadis ni hadis daripada Nabi. Hadis apa dia panggil? Kursi. Lapas Nabi makna daripada Ta'ala. A'datul ibadiyas salihina ma'ala aynun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara biqalbin bashar wala khatar ala, setengah ala nimba biqalbin. Aku telah sediakan untuk hamba-Ku yang salihin, hamba yang saleh, yang taat kepada Allah SWT, apa yang belum pernah dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga atau tergerak dalam hati. Itu besar tak besar. Nikmat atas dunia hebat macam mana pun, kalau kita tak dapat, kita dah lihat, kita dah tengok. Yang ni yang belum, orang panggil model paling baru ni, tak pernah tengok ya, atas simpan di sana. Letakkan tempat tempat bagi hamba-hamba yang saleh, benda yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah dibayang oleh akal. Sebab manusia itu benda dia ambil, dia nikmat dengan pandangan,
nikmat dengan rasa dan sebagainya. Maka semua tu kalau dibanding dengan akhirat, jauh beza. Allah. Ya karim. Mana kita boleh bayangkan. Tuan-tuan bayang macam mana nikmat. Hebat. Tuan makhluk yang besar-besar kan. Maka tuan bayang tu sana lagi hebat daripada itu. Tidak terjangkau akal manusia untuk menangkap persediaan ganjaran sangat besar disediakan oleh Allah Ta'ala di akhirat, dalam bentuk penglihatan, pendengaran dia, rasa, cita rasa dan sebagainya lah. Jadi sabar sebentar kan, mengerjakan amal saleh, sabar sebentar mentaati perintah dia, insya-Allah dia selamat. Habis. Kemudian man wajadah samarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabul ajilan. Siapa yang dapat merasakan buah dari amal ibadat ni, dia buat ibadat rasa kemanisan, sebab daripada manis datang daripada mana? Bersungguh. Bila bersungguh, insya-Allah Tuhan buka. Kalau buat ibadat tapi tak ada kesungguhan, dia payah dapat kemanisan. Kesungguhan istighal dia akan membawa kepada halawah, kemanisan. Dan bila dapat kemanisan, barulah dia akan diberikan satu lagi hadiah, keasyikan. Dia akan asyik, rindu dengan Allah Ta'ala. Dan bila asyik, baru dibuka makrifat berbagai-bagai. Jadi setengah dipertanda siapa yang merasa buah daripada amal ibadat di dunia, mana rasa sedap, lazat, maka itu tak dapat dijadikan tanda diterima amal orang tersebut. Mana amal tu tanda diterima. Beramal kalau tidak ada rasa lazat dengan Tuhan, mana kalbi dia lari. Sebab kalbi bila lari daripada Ta'ala, dia buat amal, dia takkan dapat kemanisan. Dia buat-buat tapi tak manis, tawa berat, dia buat beramal. Tapi kalau kalbi dia bersih, tidak bubuk makhluk dalam kalbi dia, maka yang ada ialah memandang kebesaran Allah, ketuhanan Allah Ta'ala dirasakan. Habis. Kemudian buah daripada amal ibadah, hasil dia ialah merasakan lazat, lazatul amal, kemanisan. Lazat itu ada amal. Bila lazat dah menjadi insan, dia buat sungguh. Bila lazat, dia buat banyak. Waktu dia orang sembahyang pergi berakaat, 1000 rakaat satu hari ada. Sebab ada rahsia dia. Apa rahsia dia? Lazah. Kemudian Utbah bin Ghulam Al-Utbah, ini Atabah dia baca, Utbah Al-Ghulam, dia berkata, saya melatih sembahyang malam. Dia buat tahajud sembahyang malam berapa? 20 tahun. Kita baru 2-3 tahun kata lama. 20 tahun dia latih. Setelah itu baru saya sembahyang malam 20 tahun. Setelah itu baru saya merasakan nikmat bangun malam. Itu ulama besar nak. Makna kalau Tuhan nak bagi cepat, boleh nak bagi lambat, boleh, tapi tengok kesungguhan. Kalau dia sungguh, insya-Allah dia bagi cepat. Kemudian dia merasakan nikmat membaca Quran selama 20 tahun pula. Allah. Kemudian Sabit Al-Bunani, dia berkata, saya melatih membaca Al-Quran 20 tahun. Baca rasa berat, baca rasa malas, baca lawan. Selama 20 tahun di Riyadhah. Dan baru saya merasakan nikmat membaca Quran. Dah 20 tahun tu baru membukakan lazat enak dia membaca ayat Allah. Kemudian Abu Turab Jalan berkata, jika seorang bersungguh-sungguh dalam niat amal
ya, dapat merasakan nikmat dia akan dapat rasa nikmat amal. Dia bersungguh sebelum mengerjakan dia lagi lah, belum kerja pun dah seronok rasa, ya. Dan apabila ikhlas dalam melaksanakan, maka manis dia akan dapat. Jadi seronok dia kemanisan nak, ya. Lepas nak cek kita ni pantas atau tidak, laju atau tidak dalam perjalanan yang penting, tariqah perjalanan makrifat, ya. Apa ukuran dia tuan? Ukuran dia syauq hati, al-khali ani syauq muakharun, tengok dah ni, al-khali batin hati yang kosong daripada syauq dengan Tuhan. Lepas tu hati dia bubuh rasa rindu, ya, bersedap dengan Tuhan, rindu dengan, tapi tak ada benda tu. Maka muakharun, dia orang yang corot ke belakang. Kalau lagi di belakang, dia nak balik sampai. Maknanya apa? Dia tak ada minat. Sebab tu minat kena tanam, istighal. Bila bertumpu, dia akan beri kemanisan. Bila manis, maka diberikan apa? Halawah. Itu diberikan kita apa? Rindu dengan Allah. Bila rindu boleh buka, ya, rapat tulis hijab, aku angkat hijab. Ya, 20 tahun dah ni nanti ni wali. Itu baca 2 bulan dengan saya dengar. Ya, tak dapat pun apa. Benda besar dengan benda kecil. Kemudian Abu Turab berkata, jika seorang bersungguh-sungguh dalam niat amalnya, dapat merasakan nikmat. Makna kenikmatan, kelazatan bila seorang sungguh. Dia berzikir, dia baca Quran dan segala amal lain, dia buat sungguh-sungguh. Dia akan berlawan. Pertama, Tuhan bagi dia manis, nikmat, ya, sebelum mengerjakan nikmat dah. Apabila ikhlas dan melakukan amal, manis amal ketiga itu melakukannya, rasa manis. Dan amal yang sedemikian sifatnya tidak amal yang diterima. Amal yang sedemikian sifatnya, itulah amal yang diterima oleh Allah Ta'ala, ya. Merasakan kurnia dari Allah Ta'ala, manis ibadat tu dia. Kalau buat ibadat tak ada manis, itu takut dia reject, ya. Kemudian maka bila kamu telah mendapatkan kegembiraan, bergembiralah dan teruslah mencapai tujuan. Apa tujuan kita ni? Hayah ma'rifatullah, ya. Maksud makam ihsan dalam dimuraqabah dan musyahadah akan Allah Ta'ala. Apabila belum kamu dapat, ya, usaha-usaha tak dapat lagi, maka jangan putus asa. Ketahui bahawasanya pintu masih tertutup itu ketika membaca Quran dan zikir dan ketika sujud. Maka pintu itu buka, dia akan rasa lazat. Sebab itu minta kelazatan dalam ibadat, kelazatan mendampingkan diri kepada dia, ya, atau semua kita minta. Sebab dia lazat, dia laju, dia ada lazat dia, qutul arwah, kan, makanan roh. Makanan jasad dia ada lazat, makanan roh ni lagi kuat lazat dia. Maka tu buka tu, Masya Allah. Ada pula yang menerangkan, dan ketika bersedekah dan ketika bangun malam, semua ada. Sejak bilakah kau merasa telah mengenal Allah? Jawab dia, ialah setiap kali saya akan berbuat pelanggaran terhadap ajarannya, merasa malu pada itu. Sejak bila dia kata kamu kenal? Bila dia merasakan apa? Malu. Setiap kali kita nak buat benda maksiat, atau rasa malu dengan Allah Ta'ala, yang menyebabkan malu sungguh sampai maksiat tu Tuhan suruh dia tak buat, dan menyesal. Itu di antara tanda dia lah, amal tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis tu. Kemudian satu lagi tak, ada Muhammad. Iza aradta an ta'rifa qadarak indahu. Jawab dia, panzur fi ma za yuqimuka. Ni kita nak cek kedudukan ni kat mana, ya.
apabila arat engkau kendaki anta'rifa qadra, kau nak mengetahui kadar kedudukan kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dekat atau jauh, terang atau gelap, ya, ni. Maka perhatikan di dalam bahagian apa Allah meletak kamu. Tuhan letak kita kat mana tu? Kat tempat taat ke tempat maksiat? Tuhan letak kita tempat taat, alhamdulillah. Kat tempat taat, na'udzubillah, akan cepat lari. Tu Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya memperhatikan bagaimana kedudukan Allah dalam hati dia. Kalau hati dia sentiasa dengan Allah Ta'ala, itu menandakan kedudukan dia tinggi. Ya, kalau hati dia liar, bahaya nak mengingati Tuhan, itu menandakan dia jauh. Ya, kita tengok kedudukan hati dia. Kita juga bangun malam, kita bangun je pagi, kita bangun subuh, buka mata, apa kita ingat? Itulah martabat dia tuan. Kalau dia bangun dia ingat kebesaran Tuhan, syukur, Masya Allah, hebat. Kalau dia bangun dia tidur di kapur, dia cik rokok dia. Bangun pagi cik rokok dia, itu martabat iman rokok. Dia gabung tangan dia mana letak, macam-macam orang bangun tidur ni kan. Dia kalau bangun dia buka mata, hati dia terus memandang urusan dengan Tuhan, maka orang tu hebat. Kalau di mana urusan dengan dunia, kerja tak habis-habis, tu orang tu jauh dengan Allah SWT. Jadi awal buka mata kat mana hati kita. Ya, itu dia. Kemudian Syekh Wahab Al-Munabbih berkata, saya telah membaca dalam kitab-kitab Allah Ta'ala yang dahulu, Taurat, Injil, Zabur, kan. Dalam tersebut, ya benar Adam, ati' fima amartuka wala tu'allimni bima yuslihuka. Hei anak Adam, taatilah padaku, mana sila berikan ketaatan yang sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan engkau beritahu kepadaku apa keperluan dan yang baik bagimu. Jangan diminta, ya Allah beri dan ni keperluan saya, tak ayat cerita Tuhan lebih tahu mana. Ya. Yang ni engkau jangan, artinya engkau jangan mengajari kepadaku apa yang baik bagimu. Sebab apa masalah kita semua Tuhan tahu. Dia kita minta, maknanya supaya apa, kita ditarik pada Ta'ala. Allah Allah. Yang penting apa? Atik ni. Ya benar Adam, atik ni, mana taat oleh kamu akan daku. Ini penting. Bima amartuka, pada barang yang aku suruh. Wala tu'allim, jangan kau nak ajar aku pula. Bima yuslihuka, barang yang kau masalah kau semua dalam ilmu Tuhan. Tuhan Maha mengetahui. Yang penting tunaikan, akan tanggungjawab dengan dia. Sesungguhnya aku telah mengetahui kepentingan hamba-Ku. Aku memuliakan siapa yang patuh kepada perintah-Ku. Waktu rezeki semua Tuhan dah tahu. Dan tidak menghairankan kepentingan hamba-Ku, sehingga hamba-Ku memperhatikan hak-Ku yang kewajipannya terhadap Allah SWT, iaitu mengenali dia dan melaksanakan perintah tu. Hak kita dengan Tuhan. Tapi hak kita jangan tanya, masalah itu Tuhan dah tahu, serah pada dia. Ya. Kemudian mata razaqaka ta'ah wal ghina bi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Ini tanda orang dapat nikmat zahir dan batin. Apabila, dia kata, manakala atau apabila Allah Ta'ala telah memberi rezeki kepadamu berupa perasaan puas melaksanakan taat, ya, antara rezeki yang kaitan dengan taat tadi. Mata razaqaka ta'ah, manakala tak rezeki akan kau taat, orang yang tak boleh buat ibadat dia boleh buat. Kemudian wal ghina bihi, dan dia kaya cukup dengan Tuhan, ya, Tuhan. Jadi apabila Allah Ta'ala begitu rezeki padamu berupa perasaan, rasa tu, hati kita puas melakukan taat, seronok dan lahir tadi, dan mereka cukup kaya pula dengan Allah Ta'ala, apakah tak berhajat kepada makhluk, ya, yang Tuhan dalam hatimu, sehingga benar-benar tidak ada sandaran bagimu kecuali pada Allah. Maka itulah orang yang benar batin atau rohani dia.
Jadi kesimpulan dia, seorang hamba dituntut dua perkara. Pertama, menuntut perintah. Menuntut perintah. Menurut akan perintah. Apa yang wajib, wajiblah. Apa yang sunat, sunatlah. Jangan ubah hukum Tuhan, dan patuh. Yang pertama. Jadi seorang hamba itu dua perkara. Itulah apa? Menurut perintah dan meninggalkan larangan. Bahawa agama dua kan. Fi'lul ma'murat wa tarkil manhiyat. Buat disuruh, tinggal dilarang. Yang dalam disuruh tu banyak ilmu kita belajar. Ya, yang dilarang pun kita kena banyak mengaji tafsir, hadis, kitab, semua ceritakan benda-benda yang dilarang oleh Ta'ala supaya insan itu jadi selamat. Dan besarkan, mana berhadap kepada Allah Ta'ala. Qalbi kita sentiasa ya dalam batin. Kerana itu siapa yang diberi rezeki oleh Allah Ta'ala demikian, berarti dia telah menerima kurnia nikmat Allah Ta'ala yang amat luas. Mana bila bersihkan batin hati dia daripada benda dunia tadi dan diisikan dengan istighfar yang berbagai-bagai bentuk, insya-Allah dibukakan Ta'ala jalan dia. Ya man walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sungguh jalan kami buka. Itu dia antara pesanan Tuan Pengarang, supaya kita sentiasa memerhatikan kurniaan nikmat Allah Ta'ala yang terlampau banyak, supaya hasil sifat turun dan syukur dengan Allah Ta'ala. Kemudian khairu ma tatlu minhu khairu ma huwa talibuhu minka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Karim. Alhamdulillah. Ini